Baik. Assalamualaikum kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya ceritakan di sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja dan tiada kena-mengena dengan yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik pada kita semua dan pemudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Dan tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan ke video yang pertama dengan tajuk Jalan Jemaluang Mersing. Baik, mari kita mulakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jalan Jemaluang Mersing. Okey. Baiklah, latar belakang cerita ni Alkisahnya, aku bersama dua rakan baik aku ialah Apis dan Wani dan telah membuat satu perancangan untuk jalan-jalan ke Mersing. Sebelum apa-apa, ingin aku perkenalkan secara ringkasnya mengenai dua orang rakan baik aku ni. Dan si Apis dan Wani merupakan rakan aku sejak aku menuntut di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai, kat Johor lah ni. Apis dan Wani ni merupakan rakan satu kursus dengan aku. Masing-masing dah kenal lama dan dah basak dengan perangai gila-gila setiap orang. Dan kami juga selalu melakukan aktiviti bersama, lepak sama-sama, macam-macam lagi lah kan. Sebenarnya ada lagi rakan-rakan yang lain, cuma kami rapat. Aku fokus pada Apis dan Wani saja kerana mereka merupakan yang memainkan peranan utama dalam cerita kali ini. Baik, Wani ni adalah seorang perempuan. Dia asal daripada Kedah. Orangnya relax, easy going, sempoi dan lasak. Dan Apis pula orang Perak katanya. Orangnya suka menyakat dan ada sixth sense. Sikit-sikit lah kan. Hubungan kami agak rapat sehinggalah tamat pengajian. Sampailah ke alam pekerjaan pun kami masih lagi rapat. Dan untuk pengetahuan anda semua, kami semua sekarang ni bekerja di Johor Bahru. Dan kami selalu sangat lepak bersama, tengok wayang, jalan-jalan di sini. Maklumlah waktu tu masih bujang kan. Tapi waktu ni Apis dah tunangan dengan orang lah. Sekarang ni dah kahwin dah pun. Okey, namun masing-masing tahu jaga batasan masing-masing dalam pergaulan. Ini memang penting lah Kawan tetap kawan, tapi kena tahulah yang ni tunang orang, yang ni kena jaga batas pergaulan. Tak kira lah macam mana pun tetap memang kena jaga. Jangan you all pula rasa yang diorang ni social ni just satu cerita. Jadi kita teruskan ceritanya. Baiklah, berbalik pada cerita asalnya tadi. Seperti biasa, jika ada waktu terluang, kami pula suka sangat plan berjalan-jalan. Pergi KL, pergi Melaka, macam-macam tempat yang diorang plan. So buat majlis makan-makan lah. Cuma kali ini aku ingin kongsikan pengalaman kami bertiga yang pernah buat plan jalan-jalan ke Mersing. Kami bercadang untuk ke Mersing sambil buat barbecue di sana. Bawa ayam yang diperap siap-siap. So bila dah plan nak jalan sambil bawa bekal tu, masing-masing pun sibuk lah. Prepare tu, prepare ni kan. Mana-mana yang patut semua. Ayam, kambing, semua kambing kulit, perap semua kan. So dari hal beli ayam dan bahan-bahannya sehinggalah pada proses memerap ni, all member give a good cooperation. Maksudnya semua orang take part lah, semua orang pun buat kerja. Jadi kami bercadang untuk bertolak lewat malam. So akan sampai ke Mersing pada awal pagi. Nak ke Mersing kami perlu melalui area Ulu Tiram, Kota Tinggi, Jemaluang dan terus ke Mersing. Kami pergi dengan sebuah kereta Proton Persona mirip Apis ni. Jadi diorang couple lah, semua duduk satu kereta. Lokasi pertama sebelum kami bertolak ada rumah makcik Apis di Skudai. Diorang lepak rumah makcik Apis dulu lah. Belum memulakan perjalanan tu, aku lepak kat rumah makcik Apis untuk menghabiskan waktu lapang lah kan. So kebetulan tiada sesiapa pun kat rumah makcik dia, hanya Apis seorang saja yang ada sana. Jadi aku pun lepak sana. Jadi setidak-tidaknya tidaklah segan sangat untuk lepak-lepak dulu.
Setelah beberapa waktu berlalu, sehingga aku selepas jam 12 malam macam tu lah, atau sekitar 1 pagi, tak ingatlah pukul berapa lah kan. Tapi yang pastinya aku dan Apis pun memulakan perjalanan selepas jam 12 malam. Apis memandu kereta personanya dan kami terus melulu ke rumah sewa Wani yang terletaknya di Senai. Okey, so untuk pengetahuan semua, aku ni orangnya bukanlah berani sangat, agak penakut juga ya. So sewaktu perjalanan, Apis yang memandu kereta, Wani jadi orang duduk co-pilot lah, duduk sebelah, dan aku pula duduk di tempat belakang, di belakang Wani. Sementara periuk kecil yang berisi ayam ada di sebelah kanan aku, di lantai kereta. So Apis pun mulalah memandu sambil borak-borak dengan Wani kan. Sementara ada radio, kita orang pasang lah. Agak rancak Apis berbual dengan Wani, dan makin lama makin aku perasan topik yang mereka bincangkan. Dan jika tak salah, mereka berbincang pasal Cik Lang. Ting ting. Ataupun dengan kata lain, pasal topik Lang Sui. Kau gila malam-malam buta macam ni duk buka cerita benda tu. Pula tu kami ni dalam perjalanan ke Mersing melalui Jalan Jemaluang. Jalan ni agak creepy sikit lah kepada mereka yang tidak tahu, dan juga kepada mereka yang tahu. Jalan Jemaluang ni terkenal dengan bermacam-macam penampakan. Kat area sini ada kubu-kubu British sewaktu Perang Dunia Kedua dulu. Kubu-kubu ini gunanya adalah untuk menangkas serangan dari pihak tentera Jepun di Malaysia, di Malaya satu ketika dulu. Kubu-kubu ini letaknya di tepi-tepi jalan. Kalau kita jalan, kita memang nampak dia ada kat tepi-tepi jalan. Jika tak silap aku, ada orang pernah cakap ternampak sesuatu di atas kubu tersebut. Alhamdulillah, aku tak pernah nampak lagi lah. Pula tu Jalan Jemaluang ni pada waktu malam, na'udzubillah, memang gelap yang amat. Saya ni sebagai yang memang biasa jalan situ lah, memang kita bawa lori tangki ni memang selalu jalan Jemaluang untuk menghala ke Mersing, hantar ke Tanjung Gemuk Minyak kan. Alhamdulillah lah belum jumpa apa-apa. Tapi jalan situ memang agak scary. Dengan cerita-cerita yang kita pernah dengar, memang macam-macam memikirnya kan waktu bawa. So kita sambung balik jalan cerita dia. So jalannya cuma ada 2 line, maksudnya pergi dan balik lah. Jalannya lurus, memanjang, dan sekali-sekala ada bengkang bengkok dia, ada corner-corner lah. So kiri kanan dia mostly hutan dan semak. Lampu jalan tiada, ada sikit-sikit lah tempat untuk mengharapkan lampu kereta sendiri dan kenderaan yang berhadapan lah, ataupun kenderaan lain saja yang memecahkan kegelapan di kawasan itu. Seperti yang aku beritahu sebentar tadi, aku ni agak penakut. So bila dengar si Apis duk buka cerita pasal benda tu, aku pun tegur lah. Bukan nak didengarnya, bukan pula boleh pula si Apis ni pergi perlahankan radio. Tiba-tiba, dengan kata lain, dia memang sengaja nak suruh aku dengar juga cerita tu. Aduh, memang saja nak menyakat aku lah kan si Apis ni pun. So aku agak runsing lah ketika tu, sebab memikirkan takut-takut perkara yang buruk yang akan terjadi tu. Yalah, macam-macam kita fikir, orang lagi pula nak cerita macam tu kan. So dah lah kita ni lalu jalan gelap gelita, kereta pun tak banyak waktu tu. Waktu pula masa tu boleh tahan jugalah awal pagi. Kita pula tengah memandu sambil duk cerita perihal benda-benda macam tu. Risau jugalah aku ni, takut apa-apa terjadi. Tidak waktu tu kan. So tak lama lepas tu, sewaktu kami melalui satu kawasan kemalangan, kawasan kemalangan tersebut seolah-olah baru berlaku. Melalui kawasan tersebut, kami tidak ambil pusing sangat, just tengok dan tegur macam tu je lah. Apis pun meneruskan perjalanannya seperti biasa. Dan tidak lama selepas itu, kami sedikit terganggu dengan kenderaan dan lori dari arah yang bertentangan dengan kami. Kebanyakan mereka memberikan signal lampu tinggi macam high beam kan, kelip-kelip pada kami. Pada mulanya, firasat Apis mungkin ada roadblock, sebab biasa kalau driver lori ni dia akan bagi high beam tu sebab ada tandanya ada roadblock kat depan tu. So nama setelah diamati, Hafiz berasa sedikit pelik dan ada rasa tidak sedap hati. Maka si Hafiz pun mula menyiasat. Mula-mula sambil memandu tu, Hafiz lihat cermin pandang belakang. Yang ni lah. Tiada apa-apa. Okey, tak ada apa yang meragukan. Semestinya ketika ini mestilah dia nampak muka aku kat belakang kan. Kemudian Hafiz melihat cermin pandang tepi sebelah kiri. Alamak, pun tak ada apa-apa juga. Seterusnya Hafiz melihat cermin pandang sisi belah kanan. Damn, Hafiz see something dekat cermin sebelah situ. So kali ini pandangan Hafiz betul-betul tertumpu pada sudut tersebut.
Terkedu dia barangkali, namun masih mampu dikawal perasaan dia. Kawalan kereta yang dipandu Apis tu masih okey lah, masih baik. Apis diam, tidak berkata apa-apa. Ketika ni aku dan Wani hanyalah boneka penumpang, terdiam, langsung tidak mengetahui dan tidak sedar apa yang berlaku. Apis masih memandu kereta pesona itu dengan kawalan terbaiknya. Kemudian Wani perasan Apis secara tiba-tiba menggenggam handphonenya. Firasat Wani sedikit bercelaru dan berbau pelik. Hati Wani terdetik dan takkanlah jangan si Apis ni tak tidur lagi waktu-waktu macam ni. Boleh pula si Apis ni main-main mesej sambil bawa kereta tengah-tengah malam ni kan. So secara tiba-tiba Apis memberikan handphonenya pada si Wani. Nah, Wani pula tanpa menunggu lama terus meneliti apa yang ditaip oleh si Apis. Apis memberi pesan, jangan pandang belakang sebelah kanan sebab ada benda sedang ikut kita. Apis pesan lagi, jika tertoleh pun minta buat seolah-olah kita tak perasan, buat tak tahu je. So Wani terkejut dan terus tidak tentu arah selepas membaca mesej tersebut. Nah, perempuan kan biasa ialah lembut sikit, so memang macam tu lah. Hanya pandangan hadapan saja yang menjadi tumpuan Wani ketika itu. Ketika kejadian itu, aku langsung tak tahu bahawa ada satu drama yang sedang berlaku antara Wani dan si Apis ni. Aku dengan dunia aku sendiri kat belakang, santai kan, tempat duduk belakang, bertemankan periuk kecil yang berisi ayam yang diperap dekat bawah tu. Tidak tahu bahawa ada sesuatu menumpang dekat sebelah aku, kat sisi aku lah kan. Apis meneruskan perjalanan seperti biasa, dan sewaktu perjalanan tersebut tiba-tiba ada sesuatu yang bagi aku sedikit pelik berada di hadapan. So aku nampak ada satu gugusan kabus tebal berada rapat dengan lantai jalan raya, dan kemudiannya kedudukannya itu adalah di tengah-tengah jalan. Dan tidak pastilah pula kalau kabus tersebut sedang bergerak dari satu sudut ke satu sudut yang lain. Tapi kedudukan kabus tebal tu pada waktu tersebut memang ada kat tengah-tengah jalan. Jadi aku pula yang perasan akan keadaan itu terus menegur akan sosok kabus tersebut. So jadi si Apis ni dan Wani ni sampai ke sudah tak cakap apa-apa pada aku yang adanya penumpang lain di sisi kereta aku. Maksudnya di sebelah aku lah. Selepas kami melalui kabus tersebut, atau dengan kata lain melanggar kabus itu, Apis sekali lagi mencapai handphonenya dan menulis sesuatu. Lalu diberikan sekali lagi handphonenya pada si Wani ni. So Apis cakap tu, itu bukan kabus, benda itu dah nak tunjukkan dirinya yang sebenar. Sebab aku ada menegur tadi. So aku yang sebenarnya tidak terlalu jelas dengan keadaan yang berlaku pada waktu tu. Sementara tu aku tak pernah melihat mesej-mesej yang apa yang diorang mesej dua orang ni. Aku tak pernah tengok pula kan. So hanya Wani seorang je yang baca mesej-mesej Apis ketika itu. So isi kandungan mesej-mesej tersebut diceritakan semula oleh Wani kepada aku. So Wani juga ada memberitahu kepada aku bahawa benda tu memang ikut agak rapat ketika itu. Itu yang Wani beritahu akulah setelah sekian lama. Dan sejujurnya aku mesej Apis yang kedua tu, apa mesej Apis yang kedua tu, aku sebenarnya kurang faham. Apakah maksud dia? Apa kaitan kabus tadi dengan benda yang dah nak menunjukkan dirinya yang sebenar? So sebab apa yang aku lihat cumalah gugusan kabus dekat tengah-tengah jalan. So sejurus selepas itu tiba-tiba si Apis berpesan kepada aku. Apis minta untuk aku alihkan periuk ayam tadi di sebelah kiri. So dia ambil untuk alihkan lah. So aku pelik, kenapa pula nak kena alihkan? Aku sendiri muskil dan tertanya-tanya. Tiba-tiba Wani menambah cakap. Wani cakap, risau tumpah, kau alihkan je lah. Aku lagilah pelik dengan alasan tersebut. Aku pun dengan keyakinan yang mendalam dan tinggi, aku menjawab, kalau risau tumpah, baik aku je yang beralih tempat dari duduk sebelah kiri berpindah ke duduk sebelah kanan. Aku pun beralih tempat duduk ke kanan, yang mana aku sekarang ni duduk di belakang Apis pula. Dan secara tak langsung aku sendiri yang berada semakin rapat dengan benda lah tersebut. Kalaulah aku tahu ketika ni, kau jangan haraplah aku nak tukar posisi kedudukan aku tu. Lah tak tahu kan. Jadi konon-kononnya terror lah kan. So selepas itu saya ingat aku Apis secara ironinya seolah-olah memarahi aku. Apis bertegas meminta aku untuk beralih semula ke kedudukan aku yang asal, duduk kat sebelah kiri tadi, balik belakang Wani. So dan ketika ini aku mula perasan sesuatu yang tak kena antara si Apis dengan Wani ni. Aku macam mula sedar akan drama-drama mereka ni.
Mendengar kepada arahan Hafiz kepada aku sebentar tadi, aku dapat mengagak ada sesuatu yang tak kena. Seolah-olah ada sesuatu yang berhampiran dengan aku yang aku tak perasan tau. So dengan ayat yang lebih jelas, di sebelah kanan sisi kereta, aku bingkas memulakan langkah untuk beralih kedudukan sambil memberi respon sebagai tanda yang aku sudah faham. Aku cakap pada Wani dan Hafiz, kenapa bawa ayam ni kuat sangat ke? Wani mengiyakan respon aku. Aku terus duduk, yelah konon-konon je lah tadi kan, duduk sebelah kiri kembali dan memang tiada harapan langsung untuk aku menoleh ke sebelah kanan bahagian belakang. Tak lama kemudian, azan subuh berkumandang dari radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hafiz secara tiba-tiba menguatkan volume suara radio dan membuka tingkap belakang sebelah kanan kereta sambil memohon maaf kerana terpaksa membuka tingkap tersebut. Tujuan Hafiz adalah membuka tingkap tu adalah supaya laungan azan tadi dia dengari sehingga luar. Dia buka kuat-kuat, dia turunkan tingkap. Dan apabila Hafiz membuka tingkap tersebut, tentunya aku sedikit sejuk dengan angin luar yang masuk ke dalam. Namun aku faham akan keadaan itu dan cuba berlagak tenang, buat macam konon-konon macam tak ada apa-apa lah. Tapi padahal dah goyang kat ni kan, dekat aku buka tingkap pula tu. So risau juga buatnya buka tingkap tu, tiba-tiba ada benda tu masuk ke dalam, mau meraung aku seorang kat belakang, kata dia. Namun tidak lama selepas itu benda itu berlalu pergi. Dan selepas kejadian tu, aku difahamkan benda yang ikut kami pada malam tersebut adalah benda yang seakan-akan kain yang sedang terbang ditiup oleh angin. Si Hafiz memberitahu aku, pada mulanya dia nampak macam kain kan. Kemudian dia nampak ada muka yang seolah-olah mengintai aku. So mukanya taklah jelas, cuma nampak mata merah. Waduh, takut pula aku. Kenapa kau nak tengok aku? Ramai lagi kot orang lain kau boleh tengok. Kenapa aku kan? Aku tidak pasti benda apa yang ikut kami pada malam tersebut. Dan pada firasat aku, mungkin Cik Lang lah, sebab daripada awal tadi korang sibuk bercerita kan, kenapa dia ikut kami, itu pun aku tak tahu sebabnya. Ada juga berfikir mungkin kerana ayam yang kami bawa masih ada kesan darah, tapi rasa-rasanya ayam tu dah dibersihkan sebaiknya. Atau mungkin kerana benda tu dapat tahu kami buka cerita pasal mereka pada malam itu. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang pasti kepada mereka yang ingin berjalan jauh, sentiasa banyakkan berdoa kawan-kawan. Jaga percakapan, jangan cerita yang bukan-bukan yang macam tadi So ketika memandu di tempat-tempat yang agak terasing dan gelap, sentiasa fokus ketika memandu dan jangan cepat panik ketika diusik. Jadinya kat sini moral of the story, sebaiknya kalau korang jalan malam-malam, janganlah cerita yang scary-scary, benda-benda yang macam ala-ala sebelah ni korang tak payahlah sentuh. Benda-benda ni sebenarnya sensitif, dia boleh dengar. So kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kita mulakan dengan cerita yang kedua. Tajuk cerita ni adalah Jalan Sungai Ambat, Mersing. Okey. Cerita ni sekitar tahun 2013. Masa tu aku ni dah tingkatan 4. Cerita ni sebenarnya aku nak cerita apa yang terjadi pada kami sekeluarga. So ceritanya bermula pada satu malam tu, kita orang, maksudnya satu family dia lah satu keluarga dapat satu call from dia punya uncle, yang which is dia beritahu yang nenek ni yang duduk kat Mersing nak datang duduk kat Johor lah, rumah kita orang lah kan. Dia datang rumah kami kat Johor Bahru. So kampung pula dekat Mersing, so nak kena ambil nenek dia kat Mersing lah. So malam tu kita orang pun gerak dan tak fikir apa-apalah kesian kat nenek seorang-seorang. Dan arwah pakcik aku pula bukan selalu ada kat rumah, tak ada yang nak tengokkan nenek. So nenek tu nak datang ke Johor Bahru, nak datang ke rumah kita lah kan. So malam tu ayah aku pun drive lah kereta tu menuju ke destinasi yang sepatutnya. Tapi entah kenapa mak aku ni lain macam restless, resah gila malam tu. Dia cakap tak nak gila, apalah alasan, macam-macam alasannya.
Tapi aku adik-beradik dah excited nak balik kampung, walaupun tahu esok tu sekolah. Yalah, masa sekolah apa je yang tak best melainkan cuti sekolah. Kan, dapat peluang cuti lah tu. Okay, that time lepas daripada Ion Teberau kan ada Petronas kan depan tu. Lepas tu ayah pun check lah kereta, sebab kereta macam angin tayar kereta tu macam kurang. So ayah aku check angin lah, check segala-gala, enjin semua dia check sebelum nak mulakan perjalanan. Lepas tu mak aku pula seboleh-boleh suruh patah balik lah. Dia macam dia tak nak gerak tau, dia macam tak nak pergilah. So dia minta kita orang gerak balik tu lepas subuh. So adik-adik aku pula masa tu kecil-kecil semua, buat muka cuma merontak lah kan, tunjuk perasaan sebab nak balik kampung tu dah tiba-tiba cancel pula. Dia mestilah tak puas hati konon-kononnya. Tapi itulah orang tua-tua kan, kalau hati tak sedap better patah balik, jangan pergi. Jadi nak dijadikan cerita, malam tu kita orang jalan agak malam lah, around pukul 12 midnight. So jalan Sungai Ambat tu memang sunyi gila. Sunyi, betul-betul sunyi. Kenderaan memang tak ada langsung. Selalunya time tu lori memang akan naik ke Johor ataupun lalu di kawasan tu. Tapi malam tu sunyi. Serius, sunyi babe. Aku pun dengan adik aku masa tu bergelak-gelak sakan lah, macam orang tak kerti takut malam-malam dan kereta kan. Besok cuti, korang-korang tak pergi sekolah, siap menyanyi-nyanyi lah, itulah ini. Dan at Sungai Ambat, tiba-tiba mak aku pun cakap, korang ni cubalah buat-buat baca Yasin lalu-lalu hutan ni menyanyi tak tentu pasal, panggil hantu ke apa? Aku pandang adik aku dan kita orang macam terkelu. Macam kenapa tiba-tiba suruh baca Yasin, selalunya okey je, ni tiba-tiba nak. Dan tu aku tukar mood lah kan, dari lagu rancak ke bacaan surah Yasin atas arahan daripada Yang di-Pertuan Agong. So betul-betul lah kat sekolah, kat selekoh Sungai Ambat tu, jalan tu berbukit tau. Kereta pancit, tayar mentuk, boom. Ayah aku pun park kat tepi masa tu. Tadi adik-adik aku yang bergelak-gelak dalam kereta tadi pun bertukar menjadi seram. Daripada happy punya suasana terus jadi senyap, sunyi sepi lah, sebab takut tiba-tiba tayar meletup kan. So kau bayangkan dalam hutan tiba-tiba line handphone pula tak ada. Bayangkanlah macam mana nak minta tolong. So ayah aku buka belakang kereta, ambil lah segala tools yang nak untuk cabut tayar tu. Masa tu ayah aku ni seorang je. So ayah aku pun macam kesian. Aku pun macam kesian lah, sebab yang lain semua mati-mati tak nak turun kereta. So aku beranikan diri je lah, pegang handphone Nokia lampu pijit tu, suluh kat ayah aku. Masa dia buka tayar tu, adalah dalam ada 2-3 biji buah kereta yang lalu lah kan, bagi lampu macam nak cakap sesuatu, tapi tak ada yang berani berhenti. So pelik kan, maksudnya tengah nak buka-buka tayar tu, ada kereta-kereta yang lalu vum 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 tu, dia bagi high beam. Dan ni macam apa sah pula kan bagi high beam, tak tahulah apa yang dia orang nampak ke macam mana kan. So ayah aku pun buat tak tahu, then dia teruskan je lah tukar tayar tu, kan, tukar tayar. Lepas dah siap-siap tu, aku tengok adik aku muka dah pucat, masing-masing dah takut dah. Tak pasti apa yang dia orang nampak, tapi aku ni tak nampak apa-apa lah, sebab tu aku pun tak rasa apa-apa. Then within that 600 meter ke depan, tayar lagi sekali pancit, dan kali ni sampai ke rim. Dah tu rosak dia. Ayah aku pelik, sedangkan tadi elok je. Kenapa pula boleh jadi macam tu? Nasib baik line telefon dah ada. So mak aku terus call pakcik aku yang rumahnya di Mersing tu untuk datang tolong bawakan tayar lah. So lepas tu ayah aku pun tengok kat tayar tu dah je. Aku pun jadi tenung kat tayar tu, duduk fikir macam mana nak buat. Adik aku seorang ni pula sibuk dari tadi beringit nak kencing. So mak aku pun suruh lah dia kencing. So dia menghadap, patut kencing pergi menghadap tepi hutan lah, tapi yang dia ni pula boleh kencing menghadap ke kita orang lah, tengah tukar tayar ni. Manalah mak dengan ayah tu tak marah kan. So masa tu lah datang perasaan seram, bila aku rasa macam ada angin lembut perlahan-lahan tiup betul-betul depan aku melintas meninggalkan kereta. Masa tu mak aku dah baca ayat-ayat kursi, mata dah pejam-pejam dah kan. Adik aku tu duk nangis dah. Rasa seram tu aku letak nombor 2, sebab aku kesian kat ayah aku. Dari tadi duk fikir, tiba-tiba ada kereta berhenti daripada arah Mersing. Kereta polis beruniform lah kan, lengkap. Masa tu dia tanya aku, kenapa cik? Kereta? So ayah aku pun cerita lah daripada awal sampai akhir, dan polis tu bagi pinjam tayar spare dia orang lah. So selesai semua tu, kita orang gerak lah terus ke Mersing. Sampai kat rumah arwah pakcik aku tu, duk bebel kenapa sampai lewat. Selalunya Mersing Johor 2 jam je, ni sampai 3 jam
Mak aku pun mulalah cerita apa dia yang nampak sebenarnya, sampai dia suruh baca Yasin. So okay, mula-mulanya dia beritahu insting dia tu macam tak sedap sebab dia rasa berat sangat masa tu. So masa sampai dekat Kota Tinggi tadi, mak aku terlelap macam tidur-tidur ayam lah, cakap macam tu. Lepas tu dia cakap dia nampak ada perempuan rambut panjang kat tingkap driver, maksudnya sebahaya lah. Lepas tu dia terus istighfar, astagfirullahalazim, dan suruh kita orang duduk buka Yasin. Dan lepas pada baca Yasin tu, terus kereta pun buat hal. Nampaknya perempuan tu memang nak tumpang kita orang. Betul sampai mesin agaknya kan. Tapi disebabkan adik aku kencing kat tempat dia duduk, jadi dia malu agaknya, terus lagi terbang, patah balik lah kan, takkan mana-mana. Tu sebabnya nenek aku kata benda ni dia malu kalau nampak manusia punya kan. So itulah cerita dia. Jadi moral of the story, kalau kita nak shortkan cerita, moral of the story is, tak tahulah betul tak betul kan, dia kata kalau in case things like this, benda-benda yang macam ni kalau jadi, you nampak ke, you rasa kehadiran dia kan, tunjuk you punya ni, dia katalah kan, bukan saya, tunjuk you punya then private part, and then dia kan go on. So untuk cerita yang ketiga, kita teruskan dengan cerita yang ketiga. Pengalaman aku ni berlaku pada tahun 2015. Tajuk dia ialah Jalan Mersing Mawai. Mawai ni kalau tak silap saya dekat Kota Tinggi. Okey. Pengalaman aku ni berlaku pada tahun 2015. Aku merupakan seorang penjawat awam yang selalu sibuk dengan pelbagai mesyuarat. Biasalah ke sana ke sini kan, meeting mesti orang penting ni. Kebiasaannya mesyuarat jabatan akan dilaksanakan di Johor Bahru sebab itu center dia, main dia kat situ kan. Aku ni berkhidmat di Mersing. So kebiasaannya untuk ke Johor Bahru akan melalui Jalan Jemaluang Simpang Mawai, Kota Tinggi, Johor Bahru. Okay? Jadi bagi mereka yang selalu melalui Jalan Mawai Jemaluang ni akan tahu bahawa jalan tersebut memang sunyi dan ada kubu zaman Jepun yang betul-betul terletak di tepi jalan, kiri kanan jalan. So selalunya kalau ada mesyuarat, aku akan pastikan mesyuarat tu akan habis paling lewat pun 5:30 petang. So jadi aku akan sampai kawasan tersebut sekitar 6:30 petang lah. Maksudnya daripada meeting tadi, kalau habis 5:30 dekat katalah area Nusa Jaya kan, so dia nak sampai ke jalan yang ada banyak kubu-kubu tu around 6:30. So dalam 1 jam punya perjalanan dia dah sampai situ, dah lepas. Jadi dia taklah rasa takut. So sekiranya lewat, maksudnya kalau dia dah lewat, dia akan tidur saja kat hotel kat Bandar Johor. Dia tak berani nak ke situ. Jadi pada hari kejadian adalah hari Khamis. Mesyuarat aku pula boleh habis lewat, kata dia, dalam sekitar pukul 7 baru habis. So esoknya pula ada mesyuarat lagi pukul 8:30 pagi dekat Mersing. So aduh, nak tak nak kena juga lalu situ, terpaksa jugalah gedah. So dia kata kat sini, aku ni nak kata aku ni berani, tak adalah berani sangat. Nak kata penakut tu adalah sikit-sikit berani kan. So aku pun dengan naik si comel aku ni meredahlah jalan untuk pulang ke Mersing. So aku sampai area Mawai tu pada around pukul 8 malam. Tak sangka pula laju juga aku bawa. Sambil drive tu aku dengar lagu sambil aku menyanyi-nyanyi sampailah di kawasan Mawai. Radio aku pun dah tak berfungsi dah sebab kawasan tu memang tak ada line. Radio memang takkan ada. Line telefon pun tak ada. Ni kalau accident ni memang tak ada siapa pun jumpa aku. Simpang kan, minta jauh. Disebabkan radio pun dah tak ada, line pun dah switch off lah, line radio tu. Tiba-tiba aku bau sesuatu yang sangat wangi. Wangian yang tak pernah aku bau. Demi wangi sangat. So aku tak terfikir lagi waktu ni. Maklum lah, aku ni memang lambat pick up sikit sebab benda-benda macam ni kan. Dalam hati aku, sejak bila pula kereta aku ni ada wangi, aku letak MB Pure ke dalam kereta kan, selalu buah apa. So tak lama lepas tu aku dengar suara orang berbual kat belakang, seat belakang lah. So aku masih lagi tak sedar-sedar. Aku ketuk-ketuk radio kan, siap marah lagi. Ada suara pula radio aku ni, kat sini mana ada lain. Tiba-tiba aku terfikir,
Kan aku dah off tadi radio. So terus hati aku duk dah. Barulah aku perasan aku semakin dekat dengan kubu-kubu tu, dan aku adalah satu-satunya kereta yang ada dekat atas jalan yang gelap gelita dikelilingi hutan yang tebal. Ya Allah, macam manalah aku boleh tak perasan kan. So selalunya ada lori-lori, tapi masa tu memang tak ada satu kenderaan pun. Jadi aku pun dengan tangan terketar-ketar, aduh ya Allah. Saya sambil ambil belagak macam relax-relax lah. Sebelah lagi memegang steering, meraba-raba handphone yang aku ada kat seat sebelah. Sambil sebelah tangan tengah drive tu, sebelah tangan tengah mencari surah-surah mat surah. Tapi boleh pula tak jumpa. Suara berborak-borak kat belakang tu semakin kuat pula. Masuk kat seat belakang, padahal dia seorang ni, tapi ada bunyi seorang berbual. Jadi hati aku semakin berdebar-debar. Surah Al-Mat surah aku cari tak jumpa-jumpa lah pula. Tapi bila surah Yasin aku jumpa, aku cepat-cepat on. Bila bacaan Yasin mula berkumandang, terasa nafas halus hembus betul-betul kat belakang tengkuk aku. Bulu roma dah meremang daripada ujung kaki sampai ujung kepala. Kembang je tu. Ya Allah, apa benda yang dugaan yang kau hantar pada aku ni, ya Allah, aku dah takut ni. So serentak dengan itu, aku menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit mengikut alunan bacaan Yasin pada handphone aku. Aku baca dengan tajwid berterabur. Sambil terjerit-jerit tu, aku tak fikir apa dah waktu tu. Aku cuma berdoa dalam hati, ya Allah, semoga di pertemuan adalah kereta ke lori ke, walaupun bawa 10 km sejam, aku nak follow juga. Janji ada kereta lah, taklah seorang-seorang kan. Tak lama lepas tu, aku nampak cahaya lampu lori di kawasan Felda Sungai Ara. Ya Allah, bersyukur sangat-sangat. So aku pun hon lori tu kuat-kuat, isyarat aku nak follow dia lah. Lantaklah dia nak maki ke, nak apa ke, yang penting benda tu dalam kereta aku ni keluar. Aku memang tak berani dah nak pasang side mirror, nak tengok belakang ke apa. Tiba-tiba kereta aku jadi ringan. Serentak dengan tu, bau wangi dalam kereta aku pun hilang. Ya Allah, kau mendengar doa hamba-Mu ini ya Allah. Lepas tu aku memang follow je belakang lori tu. Memang 10 km sejam je dibawa. Lantaklah, aku sampai lambat kat rumah pun tak apa. Yang penting aku selamat. Aku sampai kat Mersing pukul 1 pagi babe. Housemate aku pula dah risau. Asyik telefon je, dia tanya kat mana kan. So aku just jawab kat rumah aku story. Sampai rumah aku terus peluk dia tak lepas. Hidup pun peluk dia. Kawan aku ni kata aku buang terbiak lah ke apa. Lantaklah, esok baru aku story kat dia. Esoknya aku demam, tak pergi pun meeting tu. Yang sibuk sangat, nak menjauh sangat kan. Sia-sia je aku meredah malam tu. Lepas tu aku WhatsApp bos aku. Aku cerita kat dia apa yang jadi. Aku mohon next meeting janganlah habiskan lewat lagi bos. Jawapan bos aku, memang menyakitkan jiwa dan raga aku. Tu Allah nak menguji kamu. Biasalah tu. Waklu lah kan. So aku cakap dalam hati aku yang tu lah. Dalam hati je lah, tak berani cakap betul-betul. So sampai sekarang aku takkan balik malam lagi. Kalau ada meeting petang-petang ni, aku bagi 1099 kali arasan dekat bos aku, biar padan muka dia. So terima kasih. This is the last story for our session today. Saya harap you guys enjoy. Dan baiklah, kita tamatkan cerita untuk kali ini. So sebarang komen dan like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Pada setiap subscribe yang anda berikan adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Dan bantulah saya untuk membuat banyak-banyak video untuk anda semua yang baik, yang berkualiti, supaya anda boleh tonton dan enjoy. Jadi insyaAllah saya akhiri kisah kali ini, malam ini, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ciao dulu.